Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan kuliahkan chapter yang kelima berkaitan unemployment and inflation. Dalam chapter ini terdapat 3 subchapter iaitu business cycle, unemployment dan juga inflation. Okay, what is business cycle? Business cycle is composed of period of goods trade with rising P and low unemployment rate, followed by period of bad trade with falling P and high unemployment rate. Di mana dalam situasi sesuatu ekonomi tersebut akan berlaku kitaran pada waktu ekonomi puncak, harga sangat tinggi iaitu berlakunya inflasi. Akibat daripada inflasi akan menyebabkan lama-kelamaan ekonomi itu akan merosot kerana kurangnya permintaan. Maka berlakulah penurunan dalam GDP yang menyebabkan harga jatuh dan juga kadar pengangguran akan meningkat. Maka itulah yang dikatakan dengan business cycle. Okey, dalam business cycle ini terdapat 4 stage iaitu dalam keadaan ekonomi peak, recession, through and recovery. Di mana kita boleh menjelaskan business cycle ini berdasarkan dengan keluk, iaitu keluk berkaitan di antara level of output, level of output dan juga time. Di mana keluk ini garisan yang berwarna hijau ini adalah menggambarkan real output, iaitu ataupun boleh kita katakan sebagai GDP. Ekonomi itu pada mulanya akan meningkat kemudian sampai kepada keadaan puncak. Dalam keadaan puncak ini yang kita panggil sebagai peak, harga waktu ini adalah tinggi. Harga terus meningkat dan meningkat yang menyebabkan keadaan inflasi berlaku. Apabila inflasi berlaku akan menyebabkan harga barang yang mahal dan kuasa beli rakyat berkurangan. Rakyat mula kurang dapat membeli barang. Oleh sebab itu akan berlakunya lebihan pengeluaran pada waktu tersebut dan menyebabkan pengguna tidak mampu untuk membeli barang tersebut kerana harga yang mahal. Maka berlakulah penurunan dalam GDP. Apabila penurunan dalam GDP itu yang kita panggilkan dalam keadaan recession. Kemudian pada paras GDP yang sangat rendah itu kita panggil dalam keadaan through. Kemudian apabila kerajaan mengambil langkah untuk mengatasi keadaan through tersebut, di mana dalam keadaan through ini kadar pengangguran adalah sangat tinggi, maka kerajaan menggunakan dasar monetary policy dan juga fiscal policy untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut, maka ekonomi itu akan berkembang semula ataupun dipanggil expansion. Kemudian ekonomi itu meningkat dan terus capai pada peak. Kemudian berlaku lagi situasi inflasi yang tinggi, kemudian real GDP akan menurun, kemudian berlakulah itu yang dipanggil sebagai business cycle. Seterusnya saya akan menerangkan 4 stage of business cycle. Kita mulakan dengan situasi ekonomi yang berada pada paras peak, iaitu kita panggil sebagai prosperity mode, di mana ekonomi itu berkembang dengan sangat pesat, di mana pengeluar akan mengeluarkan barangan untuk memenuhi permintaan pengguna. Iaitu dalam keadaan peak ini dikatakan ekonomi itu berada pada full employment, yang bermaksud semua faktor-faktor pengeluaran telah digunakan, iaitu buruh telah bekerja sepenuhnya, output pengeluaran telah digunakan oleh firma untuk menghasilkan barang. Maka pada keadaan ekonomi yang dikatakan sangat makmur ini, semua rakyat mempunyai pekerjaan, mempunyai pendapatan, maka mereka akan meminta barangan. Kita kaitkan semula dengan law of demand, di mana apabila permintaan meningkat, firma akan menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan daripada pengeluaran yang dilakukan. Jadi situasi itu berterusan berlaku akan menyebabkan harga barang semakin mahal dalam keadaan peak, yang menyebabkan
keadaan inflasi berlaku dalam ekonomi tersebut. Di mana di sini kita lihat bahawa business begin to rise price kerana permintaan yang meningkat oleh pengguna. Mengapa pengguna meminta barang yang banyak? Kerana mereka mempunyai pekerjaan dan pendapatan, maka mereka mampu untuk meminta barang. Tetapi apabila keadaan harga yang semakin meningkat menyebabkan lama-kelamaan kuasa beli pengguna akan berkurangan juga. Okey. Disebabkan situasi tersebut, consumer are less hopeful about the future kerana mereka menganggap bahawa pada masa hadapan harga barang yang semakin meningkat menyebabkan mereka tidak mencukupi wang untuk membeli barang. Maka pengguna cuba untuk mengurangkan permintaan terhadap barangan, sedangkan firma telah mengeluarkan banyak barang kerana untuk memenuhi permintaan daripada pengguna. Tetapi apabila pengguna mula berhenti meminta barangan, maka berlakulah keadaan di mana lebihan pengeluaran menyebabkan firma mengalami kerugian. Kerugian yang dialami oleh firma ini boleh kita rujuk kepada berlakunya contraction ataupun keadaan penurunan dalam business cycle. Maka berlakulah keadaan recession dalam keadaan ekonomi tersebut, di mana demand start to fall and the peak has passed. Okey, di mana pengguna telah mengurangkan permintaan terhadap barangan, maka barang yang telah dikeluarkan oleh firma tidak dapat dijual, maka firma mengalami kerugian. Dalam keadaan ini, keuntungan firma berkurangan, maka firma cuba untuk mengurangkan kos pengeluaran dengan cara mereka akan mungkin membuang pekerja, untuk recovery balik dia punya kerugian kos pengeluaran yang telah dilakukan sebelum ini. Maka dalam keadaan recession ini, kadar pengangguran akan meningkat disebabkan oleh firma cuba untuk mengurangkan pekerja bagi mengurangkan kos pengeluaran. So, dalam keadaan recession tadi, kadar pengangguran telah meningkat. Kemudian kadar output juga telah berkurangan. Firma cuba untuk mengurangkan barang yang dihasilkan. Maka apabila berterusan situasi itu berlaku, dalam keadaan business cycle akan capailah kepada keadaan through, iaitu di mana berlakunya real GDP yang sangat rendah. Inilah situasi through yang berlaku dalam business cycle. Dalam keadaan through ini, kita katakan GDP telah stop daripada menurun, iaitu paras GDP yang sangat rendah berlaku dalam ekonomi. Ini adalah GDP. Alright. So GDP itu telah berada pada paras yang sangat rendah, dan pada waktu ini perniagaan mengalami kerugian, dan rakyat juga tidak ada pekerjaan, maka mereka tidak mempunyai pendapatan untuk membeli barang yang dikeluarkan oleh peniaga. Maka kerajaan akan mengambil langkah untuk mengatasi keadaan pengangguran yang semakin meningkat, kerugian yang dialami oleh firma. Maka melalui dasar monetary dan juga dasar fiskal yang diambil oleh kerajaan, ekonomi itu cuba untuk recovery semula. Dalam keadaan recovery ini, di mana kita akan lihat bahawa ekonomi itu akan mula untuk meningkat semula, di mana GDP-nya, real GDP-nya akan mula meningkat, di mana firma mempunyai harapan bahawa apa barang yang dikeluarkan oleh firma akan dapat dibeli oleh pengguna. Alright. Kemudian pengguna juga telah
mula boleh mendapat pekerjaan, okey, maka mereka ada pendapatan untuk membeli barangan. Okey, itu situasi yang berlaku dalam recovery. Okey, maka kita boleh buat summary terhadap 4 phase of business cycle, di mana dalam keadaan peak, output adalah pada maximum level, iaitu pengeluar akan mengeluarkan barangan, okey, mengikut kepada permintaan yang tinggi oleh pengguna dalam keadaan peak, dan kadar pengangguran adalah pada paras yang paling rendah sekali. Okey, itu adalah dalam keadaan peak yang kita katakan berlakunya kemakmuran ekonomi. Okey, kemakmuran ekonomi ini akan mendatangkan masalah inflasi, okey, yang menyebabkan kuasa beli pengguna berkurangan, okey, jadi pengguna kurang untuk meminta barangan, dan barang yang telah dikeluarkan oleh firma dalam keadaan peak tidak dapat dijual. Maka di situ akan berlakunya output yang mula decline, okey, penurunan dalam output kerana kurangnya permintaan oleh pengguna. Maka situasi itu kita panggil sebagai recession, iaitu apabila output mula berkurangan dan kadar pengangguran mula meningkat. Okey, bila situasi itu terus berterusan, okey, output yang terus berkurangan, unemployment yang terus meningkat, maka ekonomi itu akan berada pada keadaan throw. Okey, di mana output adalah pada paras yang paling minimum, okey, dan kadar pengangguran adalah sangat tinggi dalam keadaan throw. Okey, kemudian ekonomi itu cuba untuk keluar daripada masalah pengangguran, okey, maka dia akan berada pada keadaan recovery, di mana output akan meningkat semula dan kadar pengangguran akan berkurangan. Okey, itu adalah berkaitan dengan 4 phase of business cycle. Dalam situasi perubahan business cycle tersebut, pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kepada business cycle tersebut. Maka dalam kuliah kita secara online, kita akan cuba membincangkan faktor berkaitan dengan penyebab kepada business cycle itu berlaku. So, saya minta para pelajar semua mencari bahan-bahan atau contoh-contoh yang kita boleh kaitkan dengan faktor berlakunya business cycle ini. Okey, cuba cari negara mana yang mengalami keadaan business cycle yang berubah daripada keadaan peak kepada recession or throw, ataupun daripada keadaan throw, recovery and peak semula dalam dia punya kitaran perniagaan ekonomi negara tersebut. Kita bincangkan terhadap 3 faktor ini, iaitu berlakunya political change, okey, berlakunya international relation yang menyebabkan perubahan business cycle, dan juga discoveries and innovation yang boleh menyebabkan ekonomi itu daripada throw kemudian berlakunya expansion, okey, ataupun recovery semula. Okey, sekian untuk kali ini. Terima kasih.